sekarang ini kita masuk semula kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah. Kita cari 5 faedah daripada banyak-banyak faedah yang ada ini, kita khulasahkan kepada 5 saja sesuai dengan masa yang ada di hadapan kita. Yang pertama, tengok ayat 31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Kami dekatkan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Timbul soalan, ma wajhut taqrib? Apakah cara didekatkan syurga itu? Apa makna syurga itu didekatkan kepada orang yang bertakwa? Apa dia maksud? Tanda pelajar. Al-jawabu, jawapan dia ada 3 jawapan. Yang pertama, Allah SWT yang maha berkuasa mengangkat surga tu, dia letak depan orang mukmin. Karena itu dikatakan wa uzlifat, didekatkan, ditarik mari. Tuhan tak kata qurribal muttaqun, orang mukmin yang pergi dah syurga dibawa. Ini untuk menyatakan kemuliaan ahli syurga. Huraian yang kedua kata al-jannah la tuzalu wa la tunqal. Syurga itu tidak dibawa, tidak dipindah, dia duduk tempat dia. Walal mu'minin, orang mukmin pun tak boleh nak pergi lagi sebab dia masih lagi dalam kes perbicaraan. Tetapi Allah Ta'ala perdekatkan jarak. Orang mukmin jarak ke syurga jadi dekat. Nampak? Wallahu a'lam macam mana. Bagi kita hari ni, ana rasalah Al-Faqih Abu Anas tengok pada ayat ni, kita kata boleh jadi seperti zaman kita ini, dia ada zoom. Mana boleh tarik syurga depan mata. Kita kata wallahu alam, kuasa Allah Taala maha berkuasa. Pendapat yang ketiga kata qurribat fi minal husuli fi dukhul, maknanya Allah Ta'ala dekatkan kita kepada syurga, artinya melayakkan orang yang bertakwa untuk ke syurga. Macam kita katalah dah, sahabat ni dekat dengan saya ni, walau dia duduk di hujung dunia tu, tapi dekat fil qalbi, dekat dalam hati, sentiasa berhubung, sentiasa bertanya khabar, sentiasa doa mendoakan, itu dipanggil dekat. Jadi kita ahli syurga ni dekat je dengan syurga tu, sekejap je lepas berbicara ni masuk syurga. Itu makna wa uzlifatil jannatu, didekatkan syurga kepada orang yang bertakwa. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, Allah Ta'ala sebut hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Allah sebut di sini 2 sifat. 2 sifat orang yang bertakwa, awwab, hafiz. Apa beza 2 ni? Kalau kita tengok secara kasar, kita nampak macam orang sama ya, awabin, orang yang kembali pada Allah, Allah hafiz. La. Ulama kata lamma kanatin nafsu laha quwwatan. Nafsu kita ni ada kekuatan, 2 kekuatan. Nafsu ada 2 kekuatan. Satu quwwatut talab, kehendak menuntut sesuatu, nak ambil benda. Satu lagi quwwatul imsak, menahan diri daripada melakukan satu perkara. 2, talab, nak kita buat, imsak, kita tahan diri, tak buat. Maka kanal awwabu, kalimah awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, menunjukkan orang ni kuat beribadat, kuat beramal, kuat melakukan perkara-perkara yang boleh mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Itu awwab. Hafiz, hafiz menjaga diri, jaga keselamatan, jaga SOP daripada terjebak dengan benda-benda mungkar, benda maksiat, benda haram. Ini mana kalau lebih dari lawat awab hafiz. Mana awab tu orang buat, hafiz jaga daripada larangan. Tapi ada juga ulama tafsir perluaskan,
ai hafizu ma umira. Hafiz mana dia jaga semua arahan Allah Taala. Tuhan suruh solat, dia jaga solat, nak jaga puasa, jaga zakat, jaga aurat, jaga muamalat pun termasuk dalam hafiz. Boleh. Tapi kalau kita nak nak banding dua tu, nampak awab, talab, hafiz, jaga. Allahu Akbar. Ini ayat Quran. Makin kita baca, makin kita kaji, makin menarik para pelajar sekalian. Kita berpindah kepada yang ketiga. Man khashiyar rahmana bil ghaib. Siapa yang takut kepada Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala dengan sifat Ar-Rahman bil ghaib, ketika dia seorang diri, tak ada orang tak tengok pun dia, tapi dia tak akan buat maksiat. Ini beza. Kalau depan orang dia tak buat maksiat, itu warak-warak, ni panggil tak? Warak buat-buat mungkin. Ni tak ada orang pun tak buat juga maksiat. Maka kata di para ulama, khasyatullahi, kita takut pada Allah Ta'ala itu ketika zahir dan ketika tersembunyi, ketika ada orang ramai, ketika tak ada orang ramai. Inilah tanda orang yang beriman, tanda orang bertakwa. Tapi kalau depan orangnya dia baik, belakang orang dia gomo, belakang hak mana ada, kita kata itu manusia yang akan kehilangan pahala. Ada ke dalam hadis Nabi SAW kata, innil a'lamu aqwaman, aku kenal ada beberapa kaum yang datang bertemu Allah Ta'ala hari kiamat dengan jibal, pahala dia seperti jibal Tihamah, bukit besar. Sahabat tanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Bawa pahala besar bukit, tapi jadi debu yang berterbangan. Manhum, jallihim lana, nyatakan siapa mereka Rasulullah. Nabi kata, hum, mereka sama seperti kamu juga, dia beribadat seperti kamu juga, dia solat malam macam kamu, lakin iza khalau bi maharimillahi intahakuha. Bila dia duduk diam-diam, tak ada orang, dia langgar SOP syariat. Ini bahaya kita. Sekarang ni orang nak langgar SOP mudah. Dalam telefon kita ada belaka, nak tarian gelek boleh, tarian melonggeng pun boleh, tarian melompat pun boleh, ada belaka. Boleh tengok. Hai Pak Cik Haji, na'udzubillah min ghadabillah, kita minta berlindung daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Jangan main. Jadi ini dipanggil takut pada Allah Ta'ala ketika. Jadi di antara sifat orang mukmin, Allah Ta'ala beriman dengan benar gaib, dia takut Allah Ta'ala ketika dia tak ada orang. Cuma di sini kenapa disebut dua, al-inabatu wal khasyah. Dia kembali kepada Allah, dia juga takut. Sebab dia kata alladhi yakhshallah, orang yang takut Allah Ta'ala, ya orang yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Kalau tak takut, dia lupa, dia tak ingat-ingat pun, dia lara sana sini. Jadi bila dia takut, dia kembali kepada Allah, dia melakukan ibadat-ibadat, dan dia tidak melanggar syariat Allah. Jadi bila khasyah, inabah, hafiz, tiga serangkai ini kita kata sangat besar. Satu lagi dalam ayat yang sama Allah sebut man khasyar rahman, orang yang takut kepada Tuhan Ar-Rahman. Jadi orang yang takut, kenapa dia sebut Ar-Rahman di sini? Sebab bila orang tu terlalu takut, nanti dia jadi sakit jiwa. Maka Allah kata mu takut kepada Tuhan Ar-Rahman, Tuhan yang banyak kekasihan belas. Jadi kalau awak ada dosa, awak takut, taubatlah. Banyaklah istighfar, banyaklah minta ampun kepada Allah. Jangan duk takut istighfar. Tidak, kita kata itu orang panggil orang yang berangan-angan besar tapi tak buat kerja. Na'udzubillah. Baik, yang keempat, tulis faedah yang keempat. Allah kata udkhuluha bisalam,
Dzalika yaumul khulud. Masuklah kamu ke dalam syurga dengan sejahtera, itulah hari kekal. Jadi apa faedah? Fahamal faedah itu fit tazkir. Orang tahu dah kalau masuk syurga tak keluar-keluar dah. Tapi apa faedahnya? Tuhan bagi tahu juga yaumul khulud. Kamu kekal di situ. Apa faedah? Nah, faedah duanya qaulun Allah Taala berfirman ini dalam dunia nak bagi tahu kepada muhai manusia, bekerjalah kamu, beribadatlah kamu sehingga masuk dalam syurga, kamu kekal dalam tu. Nah, dipanggil i'lam wa ikhbar fid dunia. Lagi udkhuluha yaumul khulud. Yang kedua, dia kata lituma'ninatil qalbi. Ketenangan hati itu lebih kuat lagi apabila ada ayat kata-kata. Allah kata masuk syurga, mau kekal dalam ni, mau kekal. Sedap. Macam kita juga, kita sudah ada arahan, dapat dekat jemputan masuk ke istana contohnya. Bila kita sampai, kita diberitahu pula, tuan, alhamdulillah tuan dijemput secara rasmi masuk dalam. Jadi lagi kita rasa sedap, lagi rasa selesa, kan? Lagi rasa selesa. Alhamdulillah. Maka Allah Taala sebut di sini udkhuluha bisalam, al-amr huna ikram. Arahan ini arahan ikram, kemuliaan kepada ahli syurga. Karena itulah kita nak jadi ahli syurga, baru kita dapat kemuliaan. Yang terakhir, tanda dia pelajaran yang terakhir, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-35, lahum ma yasha'un ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ziyadatun ala ma yasha'un. Mau masuk dalam syurga, mau nak apa? Silakan, mengikut darjat lah. Ada darjat syurga lebih tinggi, ada lebih rendah sikit, tapi darjat tu sudah ada. Tapi waladaina mazid, tambahan daripada apa yang ada dalam kepala kamu. Dalam kepala kita nak syurga, nak makan, nak bidadari, nak tu, nak ni, semua sudah ada. Tapi Allah Ta'ala kata waladaina mazid, aku ada lagi tambahan yang kamu tak nampak sekarang, iaitulah tengok kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Kata di ulama tafsir, fa fil jannati aktsaru mimma yatamannahu al-insan. Di dalam syurga nanti ada lagi yang lebih daripada apa yang dicita-cita oleh manusia, apa yang digambar dalam kepala manusia, iaitulah kita akan dapat tengok kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Nabi kita gambarkan nikmat yang paling besar, yang paling baik, yang paling berharga, iaitulah nikmat an-nazar ila wajhillah, apabila kita dapat tengok wajah Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami daripada ahli syurga. Ya Allah, layakkan kami untuk memandang kepada wajah-Mu ya Rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita tengok lagi ayat yang ke-36 dalam siri akan